sekarang ni ramai orang nak jadi content creator kan. So content creator ni kita terus tegak je lah. Tujuan dia buat content ni memang untuk make money. Atas apa sudut pun, kalau kita tengok budak-budak muda untuk buat paid review, dapat deal sponsor dengan brand, company dan sebagainya lah. Cuma kalau kita tengok hari ni ramai nak jadi content creator, tapi dari segi pembawaan diri tu mungkin kadang-kadang orang tak perasan. Contoh kalau kita tengok ada sekarang ni tengah hebat diperkatakan tentang influencer yang merudum dia punya follower tau. Okay, orang unfollow dan sebagainya disebabkan isu-isu yang terkini yang berlaku lah. Okay, sebab tu pertama sekali sebelum seseorang tu dia nak ambil, saya tak sure lah orang tu dia ada kena-mengena ke tak, tu lain cerita. Tapi yang kita nak sebenarnya freedom kan. So sebab tu sebelum duit dia kena ada prinsip dulu. Kalau kita disebabkan duit tu kita ada banyak benda kita tak boleh cakap, kita dikawal, so kat situ dah tak ada freedom. Okay, so akhirnya kita punya jati diri bertembung antara jati diri dan juga duit. So itu jadi apa yang saya boleh share kat semua orang. Prinsip mesti mau ada. Contoh macam saya sebagai orang Islam, saya memang berdiri teguh dengan saudara-saudara Islam kita, dengan Palestin. So kita mengutuk sekeras-kerasnya kezaliman yang dilakukan ke atas saudara-saudara kita. So kita kat sini apa yang kita boleh buat? Pertama, kita berdoa setiap kali solat 5 waktu ataupun setiap masa kita ada, kita doa. Kedua, menggunakan wang ringgit dengan apa yang kita ada, salurkan bantuan kepada NGO yang genuine, yang memang kita punya bantuan yang akan sampai. So itulah the best part kita boleh buat, dan kita kena bagi kesedaran kepada ramai orang. So apa yang berlaku? Jadi bila kita ni ada freedom, so kita boleh bagi tahu apa hak kita sebagai tuan orang Islam. Tapi sebenarnya okay guys, so satu benda yang apa kita boleh belajar kalau kita tengok apa yang berlaku kepada influencer hari ni, yang semua orang tahulah kes yang berlaku. So sebab jadi mungkin sebelum ni orang tak tahu, jadi satu hikmah dia, dan mungkin orang tu pun dia pun boleh belajar bahawa lepas ni kalau sesiapa nak hire dia ataupun nak buat kerjasama, dia kena check dulu. Dia kena check latar belakang company tu, apa dia orang punya prinsip, adakah bercanggah dengan prinsip kita. So kita kena ada ability untuk say no. Dan nasihat saya kepada content creator yang nak buat content ni, selain daripada mahir buat content, saya syorkan content creator kena belajar untuk buat bisnes. Sebab bila kita ada skill buat bisnes, kita tidak mengharapkan income semata-mata datang daripada sponsorship. Okay, so sebab tu kadang-kadang saya ni orang yang jujur orangnya. Jadi sebab tu kadang ada certain pihak panggil saya untuk saya sharing. Kenapa kadang-kadang saya tak dapat penuhi jemputan? Ada dua sebab. Pertama, saya businessman. Saya punya masa saya kena hamburkan pertama sekali dekat bisnes saya. Sebab saya bukan speaker. Jadi kalau orang tu nak ambil saya, so adakah dia willing untuk replace saya punya masa yang mana kalau saya fokus kepada bisnes saya, yang saya boleh generate income, adakah dia orang boleh replace? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, kalau saya pergi jemputan dan saya tak boleh cakap apa yang saya rasa kerana saya telah dibayar untuk bercakap apa yang sepatutnya mereka dengar. Jadi saya rasa itu bercanggah dengan saya punya prinsip sebagai penyebar perkara-perkara yang tulus. Okay? Contoh, katakanlah ada jemputan. Katakanlah saya memang berpendapat macam ni. Sistem pendidikan yang ada hari ni, ada orang memang suit dengan sistem pendidikan, sistem akademik. Ada orang tak sesuai dengan otak dia. Dia punya skill, kelebihan dia mungkin dekat bidang kemahiran. Jadi dulu kita faham the only way untuk survive dan sukses dalam hidup ni satu jalan je. So saya punya message, saya nak bagi tahu kat orang, sebenarnya ada jalan lain, bukan satu jalan je. Kedua, katakanlah orang tu, company tu adalah company sales, jualan. Saya lama dalam dunia sales. Saya dapati masalah ramai orang
bukan pasal skill, tetapi pasal kemampuan dia menguruskan diri dia sendiri. Dan ada orang memang tak suit untuk terlibat dalam dunia sales sebab kalau dia memerlukan semangat, konsistensi daripada orang lain, sebenarnya dia pun tak sesuai duduk dalam dunia tu. Sebenarnya kaedah menjana pendapatan tu yang menggunakan commission tu sepatutnya menjadi satu semangat untuk dia, iaitu lagi banyak aku buat, lagi banyak aku dapat. So dia tak ada isu sebenarnya tak semangat, tak ada mood dan sebagainya. Jadi saya nak sesiapa yang dengar video ni, kita kena belajar. Okay? Belajar melihat hidup ni dari pelbagai sudut dan dimensi yang berbeza. So apa yang kita dah biasa dengar tak semestinya tepat. Apa yang kita rasa normal dalam masyarakat kita ni tak semestinya betul. So kita always ada choice. Kita always ada pilihan untuk macam mana kita mencorakkan hidup kita. Dan jangan takut bab rezeki. Kerana Allah sebut dalam Quran, barang siapa bertakwa, nescaya dikeluarkan dari segala kesusahan, dikurniakan rezeki dari sumber tak disangka-sangka. So semoga video ini menjadi satu ilmu lah, matlamat dia untuk sampaikan mesej sebab mungkin ada orang tak tahu. Yang penting niat sampai lunyai.